Di mana ada pengaruh, di situlah ada tanggungjawab. Jadi syabas kita ucapkan kepada barisan artis yang terus memberi tenaga untuk membantu mangsa-mangsa majlis di luar sana. Ya, dan usaha ini datang daripada pelbagai pihak. Pastinya bantuan daripada anda juga, tapi menggunakan populariti dan juga pengaruh sebagai seorang figura ini pastinya amat-amat berkesan sekali dari segi nak bantu laluan dan saluran yang betul untuk bantu mangsa-mangsa banjir ni. Jadi kita terus sahaja bersama dengan dua individu yang sempat kita bawakan secara maya sahaja di MHI. Kita nak bersama dengan Sharifah Shahira dan juga Datuk Rosyamno. Ini individu yang pastinya tak cukup rehat lah buat setakat ini kan, melalui pelbagai cabaran dan juga rintangan untuk membantu mangsa banjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syira, terima kasih Datuk kerana bersama kami pada pagi ini. Saya tahu masih ada perasaan penat tu kerana masih terus membantu ya. Jadi dalam banyak orang yang bila kita dengar pasal banjir ni, dia melayan perasaan tidak berdaya tu, dia melayan perasaan amarah dia. Jadi saya kagum kepada artis yang tidak melayan perasaan itu dan terus melangkah untuk membantu mangsa-mangsa di luar sana. Jadi saya nak tanya awal-awal ni, masa detik 17 dan 18 Disember tu, apakah perasaan awal Kak Syira dan juga Datuk Rosyamno? Kita mula dengan Kak Syira. Okey, saya masa tu malam tu ada wedding, saya tengok hujan lebat. Saya tengok, hari ni akan berlaku ke sebab kejadian di Pahang macam tu. Tapi rupanya di Kuala Lumpur saya rasa macam, masa tu saya dah round, saya dekat Jekyll, saya dah hujan dah. Saya kata, suami saya kata, jangan mula, nanti karang apa. Sikit je saya kata. Dalam besok, orang dah mula bertanya ke Kak, kalau akak nak apa-apa, saya back in kan akak pergi beli. So saya buat satu, lama-lama memang buka juga, melarat juga. Ramai sebab kerana rakyat Malaysia percayakan saya, malam besok pagi hantar barang, tengok mana tempat. Ya. Macam Datuk Rosyam pula kita nampak mengumpulkan water jet. Kan mula-mula katanya beli ya Datuk Rosyam. Lepas tu memang ada insan yang murni juga honor kepada brand tersebut nak bagi. Jadi mungkin perjalanannya bagaimana mengambil tugas untuk kerja-kerja pembersihan pula. Datuk Rosyam mungkin nak kongsikan bersama dengan kami. Silakan. Okey, Assalamualaikum pada semua penonton wanita hari ini, pengacara Syira. Dan juga sebenarnya pada awalnya memang saya ada satu water jet. Memang saya cukup percaya dengan dah berpuluh-puluh tahun pakai kaca. Jadi saya punya nozzle tu rosak. Jadi memang saya ada niat nak pergi bantu bangsa banjir mencuci lah. Nak angkat barang tak larat lah, ada tua-tua macam ni kan. Jadi fokus saya lah untuk mencuci. Jadi mencuci maksudnya barang dah keluar, kita niat saya untuk mencuci bagi bersih sebersih-bersihnya. Kemudian saya pergi ke kaca dan saya cakap dengan dia, ada tak barang ni? Dia kata ada. Cakap tu harga dia berapa? Saya minta diskaun sebenarnya asal dia. Saya minta diskaun. Yelah nak beli banyak. Lepas tu dia kata 20%. Dia cakap bagilah 50% sebab saya nak buat kerja CSR. And then dia kata kalau nak banyak, dia kata nanti I panggil bos I. Dan datanglah Encik Ismail ni, dia asal convert to Muslim. Dia kata kita pun ada donate mesin untuk NGO. Dia kata we can donate to you lah. Lepas tu dia kata let me call I punya boss. So bos dia pun turun, Mr. William. Lepas tu dia cakap borak-borak dengan saya. Lepas tu dia kata tak apalah, kita sponsor you. Kalau you nak buat kerja-kerja, you ada team. Okay. Masya Allah. And then alhamdulillah dia orang bagi rezeki. saya 16 water jet. Wow. Okey, yang tim-tim semua ni memang tim daripada Datuk sendiri Maknanya kumpulkan sukarelawan sendiri. Tim yang saya bergabung dengan AC Rosyamat, Sri Ternak, Ikhlas.com, Datuk Fiz Fairuz, Ida Muin, dan juga ada satu nama tim puaka lah nama dia. Jadi kita bergabung akhirnya Janji kerja jalan. Janji lah kita jalan. Tak kisahlah apa nama Jadi cara Datuk Rosyam, ada yang berumur. Jadi kita pergi ni dengan kekuatan 40 hingga 50 kita pergi. Ramai. Jadi kita ramai. bagikan, jadi maknanya kita bagikan, kita dapat buat hari Sabtu lepas saja kita dapat buat lebih kurang dalam 25 biji rumah. Wow. Bersihkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini di kawasan mana Datuk? Taman Seri Muda ya? Kawasan Taman Seri Muda, dan juga saya pergi ke Bukit Canggang. Teruk kat sana sama air bertakung. Dan alhamdulillah water jet ni bukan saya je pakai, Datuk Fiz Fairuz bawa pergi ke Pahang. Lepas tu Datin Nina Jurin akan ambil hari ni nak bawa pergi kat mana saya tak tahu, dia nak tolong. So water jet ni ada di Puchong. Jadi semuanya alhamdulillah lah. Maksudnya bukan saya seorang je pakai. Tapi bukan bagi. Bukan bagi. Kita bagi pinjam. Syabas Datuk. Pakai, kan?
Syabas di atas usaha Datuk setakat ini. Jadi apa yang kita nampak daripada Datuk Rosyamno, usaha yang dilakukannya dengan Syira pula, Kak Syira pula lain sikit pendekatannya. Saya memang dekat rumah, tak ada pergi, sekali je saya pergi, saya kata tak boleh, saya tak bergerak, saya kena belayan rakyat. Dia nak DM, saya pergi rumah satu ke rumah, dia datang rumah ambil barang saya, apa yang awak perlu, macam-macam. Jadi saya tak boleh bergerak, kalau orang yang bahagian basuh-basuh. Tapi yang saya suka dari Malaysia ni, orang yang tak kemampuan pun dia kumpul kat office ke apa ke, dia beli water jet, dia bagi juga. Jadi saya bagi yang keperluan, kata kongsi. Ambil, kata nak pulang balik ke tak, ambil terus. Barang-barang daripada pertama sampai hari ni masih lagi tidak cukup Toto. Ni untuk semua 2-3 hari punya keperluan, bukan tilam. Tilam pun masih lagi kita tak mampu nak bagi, tapi ramai lagi yang minta bantal dan Toto. Saya beli yang tempat tidur diorang pula, sebab mungkin kerajaan akan menyalurkan makanan setiap hari pada mereka tu kan. Ada mungkin terlampau banyak, jadi kita masih lagi jalan lah benda yang spesifik. Ni pun Nina Jurin dah message, mungkin dia nak ambil Datuk Rosyam punya tu, nak pergi ikut saya masuk kampung ke, sebelum message lagi dia lepas ni. Okey, lepas ni ke mana Syira dan juga pasukan? Dah lancang, kampung indah, saya akan tengok sebab kadang-kadang lantai pun tak ada nak cuci. Macam mana kan, macam kita memang nak cari kederat juga untuk mengangkut barang. Lepas tu memang dah tak nak, kita kena jaga, takut lepas ni ada denggi ke apa. I said to team, saya tak ada team. Saya tak tahu siapa dia orang. Tapi tolong hantar yang sepatutnya. Saya banyak tanya orang, kalau tak cukup barang sini ada, datang ambil berlori. Hari-hari menggunung, besok habis. Besok menggunung, habis. Daripada hari pertama. Memang kalau semoga Allah memberkati usaha anda berdua lah. Kita ada ruang untuk satu lagi soalan. Jadi kat sini saya nak tanya soalan cepu mas sikit lah. Dalam pengalaman sepanjang memberi bantuan sukarela ni dalam 12 hari ini, apa yang boleh dilakukan untuk memantapkan lagi respons? Jadi bagaimana untuk memberi amaran awal yang berkesan buat sukarelawan yang bekerja di bawah ni? Apa pendapat Kak Syira dan juga Datuk Rosyamno? Pendapat saya, benda ni kena koordinate. Saya sebelum saya masuk ke Taman Seri Muda, saya berhubung dengan pihak berkuasa Shah Alam, memberitahu bahawa tim saya seramai berapa orang untuk masuk ke mana-ke-mana. Sebab apa? Takut nanti kadang-kadang terlampau ramai tumpu satu tempat. Jadi bila ada satu yang koordinate tempat ni, dia dah tahu, okey, tim ni dah masuk sini. Bila orang lain minta, jadi tak payah masuk kat situ, biarkan hantar pergi tempat lain. Makanan dah masuk kat sini, tak payah pergi sana. Jadi maknanya NGO sukarelawan kena faham, bukannya pihak berkuasa nak memandai-mandai, tapi bagaimana nak koordinatkan benda tu. Sebab kejadian banjir ni bukan satu tempat, dia punya tempat dia satu Malaysia ni. Macam mana jangan tumpu satu tempat, hulu langat jadi Taman Seri Muda, tapi dia sebenarnya banyak. Jadi bila pihak berkuasa saja tahu kat mana tempat-tempat yang sebenarnya patut ditolong yang belum ada orang tolong, ini sebab tu kena bersama dengan pihak berkuasa, sebab dia orang akan koordinate kita ke mana kita nak pergi. Kak Syira pula macam mana? Saya ramai orang DM, sedangkan macam memanglah kadang-kadang rumah orang tu rumah kaya, rumah batu, tapi dia tidak ada kederat. Tak ada kadang-kadang siapa nak menolong dia. Saya kata tolong pergi juga, pakcik dah separuh nyawa dah. Kena tu. Jadi saya memang bercakap, saya pun pergi rumah ke orang lah akan pergi tolong tengok pakcik ni. Tolong pergi kat dalam. Saya jumpa Kak, saya jumpa pergi cepat. Apa yang dia laporkan lah, tapi saya tak pergi lagi. Saya sebab bercakap dengan orang-orang dalam ni. Yalah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Rakyat Singapura juga. Rakyat Singapura banyak juga back in kat saya. Terima kasih kerana percaya. Yang banyak ramai hantar barang dah percaya. Dan kadang-kadang daripada Puchong pun walaupun sana banjir, dia hantar sini. Dia kata kat sana insyaAllah dah okey lah. Dia kata tolong hantar ke Pahang. Dia kata. Ya. Terima kasih banyak-banyak Sharifah Syahira dan juga Datuk Rosyamno. Perkongsian ini sangat-sangat bermakna supaya menjadi inspirasi bagi yang lain nak membantu juga. Dan tips yang dikongsikan juga bagi mereka yang nak gerakkan NGO persendirian ni kan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Semoga dipermudahkan atas apa sahaja usaha selepas ini ya. Teruskan Assalamualaikum. Teruskan usaha anda. Bukan saja untuk barisan-barisan artis yang menolong mangsa-mangsa banjir, tetapi juga kepada hero-hero di luar sana. Hero pun tak payah nak pakai emas lah, nak boleh terbang lah. Pada Abang Viva kita, kepada semua sukarelawan yang telah membantu. Terima kasih dari pasukan MHI untuk anda semua.